Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kepada sesiapa yang mungkin bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk bersama dengan sesi sembang santai berkaitan dengan resepi lulus PhD bersama dengan saya Dr. Asrum Masrum. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada anda yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama saya pada pagi ini adalah untuk kita berkongsi-kongsi lah sedikit pengalaman, sedikit pandangan dan juga sedikit apa orang kata pengetahuan yang ada untuk bersama-sama dengan anda semua yang sedang ataupun yang baru berfikir-fikir untuk menyambung PhD ataupun menyambung ke pengajian ke peringkat pasca siswaza. Okey, jadi kepada sesiapa yang baru saja bersama dengan saya, kita akan bersama selama sejam dan ini adalah merupakan siri yang pertama bersama dengan saya, Dr. Asrum Masrum. Jadi kepada yang dah bersama-sama dengan saya ini boleh sharekan anda punya perkongsian pada saya punya perkongsian pada pagi ini dengan rakan-rakan yang lain. Dan kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, dan pada pagi ini adalah merupakan siri yang pertama untuk saya berkongsi dalam resepi lulus PhD. Apakah resepi untuk lulus PhD? Okey, jadi macam-macam lah yang kita boleh kongsikan dan macam-macam juga orang kata tips dan juga secret yang akan di-sharekan sepanjang tempoh kita bersama-sama selama sejam dan yang mana ianya akan dijalankan selama orang kata apa setiap Jumaat lah untuk sama-sama mendapatkan keberkatan dan juga diharapkan ianya ada manfaat kepada semualah. Okey, kita tunggu lagi beberapa yang lain. So sekiranya ada rakan-rakan yang nak sharekan bersama dengan rakan-rakan lain, silakan share, likes dan sebagainya supaya kita dapat lebih ramai crowd untuk kita membuat sesi perkongsian pada pagi ini. Okey, seperti mana yang saya maklumkan, ini merupakan siri yang pertama untuk saya berkongsi sedikit orang kata tips dan juga secret macam mana untuk lulus PhD dengan cemerlangnya. Dan kepada anda yang mungkin dah ada experience, mungkin boleh sharekan juga dengan rakan-rakan yang lain dan mungkin baru yang terfikir-fikir yang sekarang tengah buat masters dan sekarang terfikir-fikir untuk menyambung PhD ataupun menyambung ke peringkat yang lebih tinggi, kalian juga boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain supaya dapat manfaat lah dan juga dapat memberikan sedikit orang kata panduan kepada rakan-rakan yang lain juga, bukan untuk diri sendirilah. Okey, saya di sini memang plan lah merancang untuk melaksanakan kita punya sesi perkongsian ni selama orang kata tak tahu lagi, tak pasti, cumanya akan dijalankan setiap hari Jumaat lah untuk tatapan orang kata apa untuk perkongsian ilmu bersama-sama lah Okey, dan untuk pada pagi ni topik yang seperti mana yang saya wawarkan ialah berkaitan dengan aku, SB dan thesis. Saya akan sharekan siapa tu aku dan bagaimana kita nak apa perkara-perkara yang perlu kita fikirkan dan renungkan dan juga kita perlu consider semasa kita nak menyambung PhD ataupun sebelum kita membuat satu keputusan, kita perlu memikirkan apa perkara-perkara yang perlu kita question to ourselves. Dan juga pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan supervisor. Okay, supervisor juga adalah merupakan persoalan orang kata apa insan yang sangat penting dalam kita nak apa orang kata melakukan ataupun menjalankan kajian PhD ini, yang mana kita akan berkolaborasi, kita akan bekerjasama dengan beliau bukan hanya sekadar untuk sehari dua tetapi juga untuk orang kata berhari-hari lah. Kalau 3 tahun tempoh buat PhD tu akan selama tempoh 3 tahun. So kalau tempoh 2 tahun untuk master, so selama tempoh 2 tahun itulah kita akan bersama-sama dengan supervisor kita. Alright, jadi pada pagi ni saya merancang untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan perkara tersebut dan juga saya akan berkongsi berkaitan dengan apa itu thesis. So thesis ni merupakan satu orang kata outcome yang orang kata ultimate lah, akhir sekali yang akan kita sharekan dan kita akan lahirkan sebagai PhD student ataupun master student untuk bersama-sama orang kata apa kita serahkan kepada pihak universiti untuk di-evaluate, especially kepada external examiners lah yang akan evaluate kita punya
dokumen untuk dinilaikan sama ada kita layak ataupun tak layak untuk mendapat PhD tersebut. Okey. Akan banyak lagi perkongsian-perkongsian yang akan saya sharekan dan juga yang akan saya topik-topik menarik yang akan saya orang kata kupas bersama-sama dengan rakan-rakan Facebook. So saya harap ianya dapat memberi sedikit manfaatlah kepada semua dan saya sentiasa juga mengalu-alukan sekiranya ada cadangan-cadangan daripada rakan-rakan semua untuk kita tambah baiklah topik-topik yang akan kita bincangkan dan kita kupaskan. Okey, kepada sesiapa yang sedang bersama dengan saya, anda bersama dengan saya, Dr. Asrom Masrom, untuk sesi sembang santai, resepi lulus PhD ataupun RLP. Untuk topik pada siri yang pertama ini ialah untuk berkaitan dengan aku, SB dan thesis. So, kepada yang sesiapa sedang menonton saya, mungkin boleh share-sharekanlah dengan rakan-rakan yang lain yang mungkin baru terfikir-fikir nak sambung PhD ataupun mungkin yang baru terfikir-fikir nak buat topik apa, should I continue my PhD or not, ataupun ada peluang tapi tak berani nak buat. So, you boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain untuk sama-sama lah kita lihat ataupun sama-sama kita renung-renungkan sama ada menyambung PhD okey ke tak okey, susah ke senang dan sebagainya. Jadi pada siri ini saya akan sharekan dengan anda topik yang berkaitan dengan aku, SB dan juga thesis. Okey, kepada anda yang bersama-sama dengan saya, terima kasih diucapkan kerana luangan masa yang diberikan. Alright, so saya nampak kat sini ada Izzat Zulfazli. Okey, Izzat, apa khabar, sihat? Dan kita ada Dr. Fahmi. Okey, Dr. Fahmi, terima kasih join dan mungkin boleh share-sharekan dengan student-student. Kepada Izzat Zulfazli juga boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Dan nampak ada saya punya ni lah backbone isteri tercinta ada bersama dengan kita pada pagi ni, mungkin boleh share-sharekan juga dengan kawan-kawan. Kak Long semua ada. Okey, so saya sangat teruja lah untuk berkongsikan dengan semua untuk kita sama-sama dapat manfaat pada pagi ni. Okey, dalam kita nak bercerita berkaitan dengan aku dalam nak buat PhD ni, memang kita banyak perlu bertanya dan juga kita perlu listkan beberapa question sebelum kita membuat keputusan untuk menyambung PhD. Jadi pada pendapat saya, apa yang paling penting adalah kita kena berdasarkan kepada WH question. Okey, ada 5 wife dan 1 husband. So macam-macam lah bila kita kata kita perlu soal dan perlu consider. Ada pelbagai persoalan yang perlu kita renung-renungkan dan juga kita perlu fikir-fikirkan. Okey, antaranya yang pertama adalah what. Okey, bila kata what tu kita kena tanyalah diri sendiri, apa you punya aim? What is your aim actually dalam buat PhD ini? Adakah you sebenarnya betul-betul perlukan PhD ataupun sebenarnya you tak ready pun untuk buat PhD tapi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan you perlu sambung PhD. Dan selain daripada itu juga perlu fikirkanlah dalam nak buat PhD ni kena ada topik yang akan dijalankan kajiannya dan mungkin berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan organisasi anda sendiri, berkaitan dengan keadaan sekeliling, berkaitan dengan apa jua orang kata permasalahan dalam buat PhD ni. Ia adalah berkaitan dengan masalah ataupun berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Jadi perlu kita lihat sama ada isu-isu yang berlaku di sebuah organisasi itu ataupun masalah-masalah yang berlaku dalam organisasi memberi kesan ataupun impact yang positif ataupun tidak positif kepada sebuah company, itu kita perlu lihat. Dan selain daripada itu juga, untuk kita mengetahui apa sebenarnya topik yang bersesuaian, kita perlu membuat pembacaan yang banyak lah. Jadi pembacaan mungkin melalui surat khabar, melalui report-report yang lepas dan sebagainya. Jadi itu boleh dijadikan sebagai basis untuk kita faham apa sebenarnya berlaku. Okey, dekat sini saya nampak ada Puan Anim, Zalina, Nana. Terima kasih join saya pada pagi ni. Sambil-sambil minum kopi tu, bolehlah kita sembang-sembang santai lah selama sejam. Dan Puan Fazian, terima kasih kerana join saya pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Boleh like, bagi-bagi love sikit kan. Okey, untuk kita happy-happy lah pada pagi ni dalam kita sembang santai untuk sharekan resepi lulus PhD. So, apa yang akan saya sharekan selama sejam ni untuk saya plan untuk setiap Jumaat 8 hingga 9 adalah berdasarkan kepada saya punya own experience, rakan-rakan punya experience dan juga student punya experience.
Untuk makluman semua, ada kita punya student last time bersama dengan kami untuk buat final year project, tapi kini dah menjadi seorang lecturer di institusi pengajian tinggi awam, dan dia pun dah ada student dia sendiri. Maksudnya dah beranak lah ni kita punya generasi ni. So itu satu pencapaian yang boleh dibanggakan lah, yang mana saya rasa dalam kita nak melahirkan student PhD ni bukanlah satu perkara yang mudah, dan juga dalam kita nak memastikan pelajar-pelajar PhD ni dapat konsisten dengan mereka punya aim, dengan apa yang mereka jalankan tu juga bukanlah perkara yang mudah. Jadi soalan yang pertama, sekiranya anda ada berniat untuk menyambung PhD, you have to ask yourself, okay, what is my aim, ataupun what is topic, what is my topic, ataupun apakah problem, what's happening at the moment dekat organisasi ataupun sebagainya. Jadi itu semua adalah faktor-faktor yang boleh menyumbang untuk anda mencari ataupun menjadikan dia sebagai satu topik kajian yang menarik lah dalam you punya PhD, dalam you punya kajian PhD ataupun masters. Okay, seterusnya perlu macam mana yang saya bagi tahu tadi, dalam yang pertama untuk mengenali aku ataupun persoalannya aku, you have to ask 5 ataupun based on WH question, ada 5 wife, okay, 1 husband. Definitely kita perlu tanya what, yang soalan pertama. Dan yang kedua adalah when, bila nak start ni, bila you nak start, when should I start my study, this semester or next semester ataupun coming semesters. Okay, so jangan, kalau boleh nasihat saya, jangan tunggu lama-lama. Nanti idea-idea ataupun you punya semangat yang ada tu akan hilang sekelip mata, dan akan terus, orang kata daripada yang terus berkobar-kobar macam api dan yang tengah membara, nanti lama-lama akan terus jadi debu, jadi asap dan terus hilang. Jadi sekiranya sekarang ni anda semua mempunyai niat ataupun ada aim ataupun ada plan untuk sambung PhD ataupun masters, ataupun senang cakap di peringkat pasca siswazah, terus plan. Okay, kalau aku sambung pada semester depan, apa yang aku punya implikasi? Sekiranya aku sambung pada semester yang akan datang, apa dia punya implikasi? So you have to plan, and then you have to know bila masa yang paling sesuai untuk you sambung you punya pengajian di peringkat istiswazah. Okay, dekat sini saya nampak juga ada PM Dr. Fauzi bersama dengan kita pada dalam sesi ini. Terima kasih Dr. Fauzi for your support. Kita ada Dr. Ruslin Laiman daripada UiTM, terima kasih. Kita ada Puan Yuzilawati daripada JKR KL, terima kasih. So boleh share-sharekan dan juga kata tambah-tambahkan lagi kita punya crowd supaya ini dapat dimanfaatkan kepada semualah. Alright, dan seterusnya saya rasa persoalan yang perlu kita fikir-fikirkan dan renung-renungkan adalah why. Okay, why ini juga merupakan satu persoalan yang perlu kita tanya. Dulu masa saya mula-mula plan nak buat PhD, nak sambung PhD, saya tanya diri saya, kenapa aku nak buat PhD? Why am I doing this? Adakah sengaja nak menjerat diri, nak menyusahkan diri, ataupun ada purpose-purpose yang tertentu. So senang cakap, kita buat sesuatu perlu ada tujuan. So maksudnya bila saya renung-renungkan, saya fikir-fikirkan untuk long term punya career path ataupun career development, I think it is important lah untuk saya menyambung PhD. So that is why saya mengambil keputusan, saya mengambil peluang yang ada. Saya challenge myself, even though pada masa tu tak pernah pun kita pergi ke luar negara. Dan senang cakap, kalau luar negara saya tu adalah Singapore lah paling-paling tidak pun. Tapi pada tahun 2008 saya mendapat peluang untuk sambung PhD di Queensland Institute of Technology di Brisbane, Australia. I took it as my challenge lah. Saya challenge myself sama ada I can do it or not. So alhamdulillah, syukur alhamdulillah, semuanya turns out very well, dan yang mana saya berjayalah menamatkan pengajian tersebut. So berbalik kepada persoalan, bila kita nak buat satu keputusan, sama ada kita betul-betul ready ataupun tak ready untuk menyambung pengajian ke peringkat pasca siswazah, especially untuk PhD. Ia bukan merupakan satu keputusan yang biasa-biasa. Ianya satu keputusan yang luar biasa, keputusan yang very big. So jadi you kena buat satu perancangan ataupun plan yang sangat-sangat kata efektif supaya you tidak menyesal di kemudian hari. Okay. Dan sini kita ada Safwan Rosli. Okay, terima kasih Safwan kerana join pada pagi ni, dan mungkin boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain.
yang mungkin baru terfikir-fikir ataupun nak sambung PhD Jadi pada pagi ni saya akan berkongsi sedikit dalam sesi sembang santai resepi lulus PhD. Topik pertama pada hari ini adalah berkaitan dengan aku, SV dan juga thesis. Alright, so saya masih lagi berbincang berkaitan dengan aku. Kita perlu soalkan pada diri sendiri sama ada you ready or not ataupun you happy or not untuk menyambung PhD. Dan soalan yang seterusnya perlu ditanyakan adalah which. Okay, bila kata which ni, you nak sambung dekat mana? Which university yang you rasa bersesuaian dengan you punya bidang. Dan you tanya apa kepakaran-kepakaran yang ada di universiti tersebut. So jadi dan which ni juga boleh kita reflectkan kepada supervisor. Which supervisor yang suit dengan you. Okay, sebabnya lepas ni akan berbincang berkaitan dengan supervisor. So jadi which supervisor yang bersesuaian dengan kita punya passion, kita punya intention untuk sambung that particular topic. So for instance, in my case, saya last time saya buat berkaitan dengan procurement, construction procurement. So I browse beberapa calon supervisor dan saya jumpalah beberapa supervisor ada di UK, ada di Hong Kong, ada di Australia dan in fact juga ada yang ada di Malaysia. So I contacted few of them untuk dapatkan respon dan juga untuk dapatkan feedback lah pandangan daripada mereka sama ada bersesuaian ataupun tidak topik yang saya nak jalankan bersama dengan mereka selama tempoh 3 tahun lah. Jadi saya kontak beberapa pakar-pakar di UK dan saya juga mendapatkan advice daripada saya punya sifu-sifu yang berada di UTM, saya punya senior-senior ataupun kita punya pensyarah-pensyarah yang pernah melalui pengalaman journey dalam buat PhD ni di UK. So saya bertanyakan dan ada advice yang perlu saya consider lah sama ada should I ataupun should not untuk saya bekerjasama dengan potential supervisor tersebut. Dan berdasarkan pada nasihat-nasihat dan juga respon yang saya terima daripada supervisor sendiri dan juga daripada rakan-rakan yang lain, so saya bersyukur kerana saya dapat respon yang sangat positif dan sangat baik daripada saya punya supervisor iaitu Profesor Martin Skidmore. He's a prominent professor dalam bidang construction management. Jadi bila kita start communication dengan beliau, so saya nampak dia memberi satu respon yang sangat baik terhadap proposal saya. Proposal yang sangat simple, kita just prepare tajuk, kita prepare apa dia punya problem statement dan juga apa objektif dan brief research methodology untuk kita capai. So Alhamdulillah dia pun respon dan dia sambut baiklah idea saya untuk kita bekerjasama dalam tempoh 3 tahun. So start daripada itulah saya memilih untuk meneruskan pengajian saya di Queensland University of Technology rather than universiti yang lain. Okay, alright, terima kasih kepada yang bersama dengan saya pada pagi ni. Kita ada Muhammad Ridwan, kita ada Izzat Aziz Fazli, kita ada tadi nampak macam Cik Nira. Okay, Cik Nira, thank you very much join saya pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okay, Alhamdulillah kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ni kita sembang-sembang santai saja ringan-ringan topiknya untuk bersama-sama kita kupas apa resepi-resepi untuk lulus PhD dengan jayanya. Okay, Mar, Assalamualaikum Mar, sihat Mar? Terima kasih Mar join pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan Mar dengan rakan-rakan yang lain Alright, untuk seterusnya bila kita dah identify siapa kita punya supervisor dan mungkin sama ada beliau sesuai ataupun tidak dengan kita punya kajian yang nak dijalankan, perlu juga kita mengambil kira ataupun consider in terms of location, sama ada nak buat di local university ataupun di international university. So ianya berbalik kepada peluang dan juga berbalik kepada scholarship yang you guys akan perolehi. So macam saya, Alhamdulillah saya memperolehi scholarship daripada KPT dan juga UTHM. Yang mana since saya adalah merupakan staff UTHM, definitely saya dapat sponsor daripada UTHM dan juga dari KPT. So sekiranya anda ingin menyambung ataupun meneruskan pengajian ke peringkat PhD, you have to get senang cakap financial support lah financial assistance, sama ada daripada mana-mana organisasi yang willing untuk pay you punya fees ataupun you punya orang kata living allowance. So I think bila dapat semua kemudahan-kemudahan keuangan ini, barulah you buat keputusan. Sebab pada saya financial assistance ataupun bantuan-bantuan kewangan atau scholarship adalah merupakan perkara yang sangat utama sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Okay, alright.
kat sini juga ada sifu saya, Pak Ya, PM Dr. Zakaria. Terima kasih kerana join pada pagi ni dan saya sangat-sangat appreciate dan mungkin boleh dapat share-sharekan dengan student-student yang lain ataupun rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama pada pagi ni. Terima kasih PM Dr. Zak. Alright, dan seterusnya yang paling penting juga, saya rasa how. Okay, bila kita tadi dah W questions kita dah consider, and then we have to consider H question, how to start, how to carry out your research, how to organize your time. Banyak persoalan-persoalan yang perlu dipikir-pikirkan dan juga direnung-renungkan. So apa yang senang saya nak concludekan di sini adalah sejauh mana sebenarnya kita ni ready secara emotionally dan juga physically. So dalam nak membuat keputusan untuk menyambung ke peringkat PhD, ia bukanlah merupakan keputusan yang biasa-biasa. Ia adalah merupakan satu keputusan yang besar dan juga luar biasa, yang mana you have to ask yourself WH question. Banyaklah you kena list out apa soalan-soalannya. Dan once you dah identify apa dia punya soalan-soalan dan juga jawapan, then baru you boleh buat consideration sama ada you think that dengan menyambung ke peringkat PhD ni adalah merupakan satu keputusan yang baik ataupun sebaliknya. Tapi pada saya, apa-apa pun dengan niat untuk menyambung ke peringkat PhD ni adalah merupakan satu niat yang baik, sebabnya menuntut ilmu dan juga orang kata kita berjihadlah untuk ilmu. So insya-Allah semuanya akan dipermudahkan Allah. Okey, seperti mana semua yang maklum, okey, Tuan Haji Asrul, okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join pada pagi ni, sembang santai saja untuk resepi lulus PhD dan harapnya ada manfaat kepada semua. Dan bagi topik pada siri yang pertama ini, saya memilih untuk kita berbincang, untuk kita berkongsi berkaitan dengan aku, supervisor dan thesis. Aku SV dan thesis. Jadi mungkin ada rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar kita yang dah habis masters ataupun dah habis dia punya bachelor degree, terfikir-fikir sama ada perlu tak aku nak sambung masters, perlu tak aku nak sambung PhD dan sebagainya. Saya rasa dengan perkongsian ini yang sedikit sebanyak supaya dapat orang kata change your mindset ataupun your paradigm untuk memikirkan sama ada dengan menyambung ke peringkat pasca siswazah ini adalah satu kelebihan ataupun satu cabaran. Okey, jadi dengan poin-poin yang akan saya sharekan, diharapkan ingin dapat membantulah siapa-siapa yang bersama dengan saya pada pagi ini untuk apa orang kata dapat manfaatkan bersama. Okey, seterusnya dalam nak menyambung ke peringkat PhD ataupun pasca siswazah, antara perkara lain yang perlu dipikirkan ataupun perlu direnung-renungkan adalah siapa supervisornya. Okey, so supervisor juga adalah merupakan insan yang sangat penting, yang paling penting, senang cakap paling penting, sebab beliau lah menentukan kita punya keputusan sama ada kita akan berjaya ataupun tidak selain daripada external examiner. Okey, jadi supervisor ni merupakan insan yang paling rapat dengan kita sepanjang tempoh 3 tahun, sepanjang tempoh pengajian. Jadinya kita perlu mengenal siapa supervisor dan kita juga perlu tahu apa sebenarnya peranan supervisor dalam membantu kita untuk kita menjayakan kita punya kajian. Okey. Alright, jadi yang pertama sekali kita kena tahulah siapa supervisor kita. Sama ada supervisor ni you have to know his background secara briefnya, sama ada dia orang tempatan. Sekiranya you buat PhD di luar negara, you have to really know that. Kadang kita daripada nama ataupun mungkin tak ada gambar, kita tak tahu dia berasal daripada mana. Mungkin originalnya dia berasal daripada India, mungkin dia berasal daripada Pakistan dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh sense lah kalau daripada nama, sama ada daripada China, daripada Hong Kong dan sebagainya. That's obviously kita akan boleh determine sama ada dia daripada negara mana. Namun kalau nama-nama sounds very kebaratan, orang putih, mungkin kita pun tak pasti sama ada ni daripada betul-betul daripada Australia, sama ada betul-betul daripada UK, sama ada daripada negara lain. Setiap supervisor ataupun setiap kita punya orang kata apa, antara kita ni ada culture yang berbeza, and then you have to know their culture as well. Sebab ada supervisor yang mungkin kita boleh tanya dia punya keluarga.
Ada supervisor yang mungkin kita boleh tanya dia punya umur. Ada supervisor tu yang mungkin kita boleh tanya dari segi dia punya religion dan sebagainya. Tetapi ada juga supervisor yang sangat tidak open dan sangat tidak happy sekiranya kita tanya soalan-soalan berkaitan dengan dia kahwin ke belum. Kita tanya how many your children's, dan ada berapa anak lelaki perempuan. Kalau kita kan sebabnya itulah budaya kita di Malaysia yang mana kita nak tahu dengan lebih dekat, kadang kita tanya berkaitan dengan keluarga dan sebagainya. But bila kita berada di luar negara, itu bukanlah satu pendekatan yang boleh dikatakan efektif lah. Sebabnya kadang-kadang ada soalan-soalan tu pada kita nothing sensitive, tetapi pada mereka okay, bila you tanya how old are you, why should I answer your question? Nanti dia kata macam tu pula kan. So bila kita tanya you punya wife kerja apa? I'm not married. So kita pun tak boleh nak respon kepada situasi tu. Kadang-kadang dia kata, perlu ke I nak menjawab soalan tu? Kadang-kadang dia tanya, perlu ke I nak ada anak? Jadi you kena faham lah bila berada di luar negara, kena faham untuk mengenali budaya mereka. Alright, terima kasih Dr. Ash kerana bersama dengan saya pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan juga dengan student-student dan juga rakan-rakan yang lain supaya kita punya perkongsian pada pagi ni dapat orang kata bermanfaat dan juga dapat kebaikan bersama. Alright, bila kita dah tahu siapa supervisor, kita dah kenali mereka dan perlu juga kita mengetahui academic background mereka. So kita kena boleh tengok melalui website. Since sekarang ni kita pun semua secara online dan website setiap universiti pun sangat-sangat komprehensif dan juga sangat membantu. So I think it is important for you, kepada yang baru-baru saja nak mencari siapa potential supervisor. So saya menasihatkan supaya kita juga selain pada mengenali siapa supervisor kita dari segi agamanya, dari segi bangsanya, dari segi background orang kata nationality-nya, tetapi juga kita perlu mengenali berdasarkan kepada academic background mereka. So sekiranya you dalam bidang sains, you perlu cari supervisor yang bersesuaian dengan you punya bidang. Contoh kata you nak buat kajian berkaitan dengan nyamuk, semut dan sebagainya. Sebabnya saya ada kawan-kawan yang buat kajian berkaitan dengan semut, berkaitan dengan nyamuk, berkaitan dengan lebah, berkaitan dengan apa lagi, kata belalang dan sebagainya. Saya teringat ada kawan saya masa saya buat PhD di Australia, dia buat kajian berkaitan dengan tikus ataupun kelawar, if I'm not mistaken. Mungkin Dr. Rushdin ada di sini, mungkin teringatlah kawan kita yang berada di Brisbane dulu. Dia buat kajian berkaitan dengan tikus kot kalau tak silap saya. So dia perlu dapatkan sampel-sampel tikus tu, nak tengok macam mana tikus tu mengganggu orang kata pokok-pokok kelapa sawit dari segi aspek plantationnya. So that bila you nak cari supervisor, perlulah tahu sama ada your supervisor memang cover ataupun ada kepakaran dalam menjalankan kajian-kajian spesifik kepada perkara-perkara tersebut. Contoh kata kalau nyamuk, you can carilah pakar-pakar nyamuk. Kalau kata semut, carilah pakar-pakar semut dan sebagainya. So macam in my case, saya mencari pakar dalam bidang construction procurement. So Alhamdulillah Prof Martin adalah merupakan salah seorang pakar dalam bidang construction procurement yang menggunakan kuantitatif dalam kebanyakan researchnya, yang mana menggunakan statistical approach. So saya pada masa tu pun macam teragak-agak lah, betul ke saya ni memilih Martin Skidmore sebagai supervisor? Sebabnya kalau ikutkan saya punya kajian master, saya lebih kepada qualitative approach. Tetapi bila untuk PhD, ini kadang-kadang saya nak sharekan. Kadang-kadang bila kita nak sambung PhD, apa yang kita harapkan, apa yang sebenarnya kita aim, sebenarnya benda tu akan totally different akan berlaku. Yang mana dia akan switch daripada boleh kata 360%, yang mana daripada kita punya initial aim untuk buat kajian kualitatif, tetapi as we go along dengan kita punya supervisor, mungkin supervisor kita akan divertkan kita, change kita punya mind setting supaya daripada fikir terlalu nak buat kualitatif akan menjadi kuantitatif berdasarkan kepada kepakaran beliau. So I think this is such a advantage jugalah rather than kita mengatakan dia sebagai satu kelemahan. Saya mengambil ianya sebagai satu cabaran, yang mana saya rasa this is good time for me to establish ataupun polish my statistical skill, yang mana saya macam kalau boleh I try to get rid daripada statistik punya analisis. Tetapi namun begitu, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Saya ni, the more I try to get rid from it, the more I try to avoid it, the more
saya makin close kepada benda tu. Jadi saya cuba nak larikan diri daripada statistical approach, saya nak try larikan daripada nak buat analisis menggunakan software statistical, tetapi saya punya supervisor, Asron, you have to come here and then you have to learn this, you have to know this. So alhamdulillah, sebenarnya berkat daripada keizinan Allah dan juga Allah yang aturkan yang terbaik untuk kita. So saya belajar banyaklah daripada Profesor Martin Skidmore dan juga saya punya supervisor untuk mendalami dan memahami macam mana statistical analysis dapat membantu saya punya kajian sepenuhnya. Alright, so bila kata academic background ni, kita boleh lihatlah sama ada dia level PhD ataupun dari segi kepakaran yang lain, mungkin dia ada added value ataupun extra punya qualification. So it is good for you to know that. Jadi bila nak bersembang dengan dia tu adalah modal nak bercerita. Tak adalah asyik-asyik cerita pasal PhD pasal you punya thesis, you punya masalah dan sebagainya, but at least you know, oh I think if I'm not mistaken you have been to Malaysia jadi external external examiner. Yes. At least you boleh continue chatting dengan you punya supervisor sebab you nak develop you punya, orang kata, chemistry ataupun kimia bersama dengan you punya supervisor. Alright, dan seterusnya adalah penting untuk you to know dia punya research and development punya activities. Sama ada your supervisor ni sangat aktif membangunkan produk, sangat aktif melibatkan diri untuk R&D dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu di-consider juga. Sebabnya dengan you mengetahui dia punya aktiviti-aktiviti, sama ada your supervisor ni adalah merupakan keynote speaker dekat mana-mana, merupakan book writer dan sebagainya, daripada situ kita dapat sense lah sebenarnya you punya supervisor ni kekuatannya dekat mana, dan you can suit you punya passion, you punya needs dengan you punya supervisor punya strength. Jadi it is important for you to know his research and development as well. Okay, so saya juga mengucapkan, ambil kesempatan kat sini kepada terima kasih kepada Puan Nazlin Garib. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan kepada kawan-kawan kita punya tim resepi lulus PhD yang lain untuk bersama-sama pada pagi ni. Dan diharapkan Puan Nazlin dapatlah, orang kata, manfaat dalam kita punya sesi pada pagi ni. Alright, seterusnya bila you dah tahu dia punya research and development activities, and then we have to know dia punya numbers of student yang telah digraduankan dan juga yang ongoing. Because why? Bila kita mengetahui kita punya supervisor punya background ataupun numbers of student, completed student ataupun yang student yang telah digraduankan, jadi di sini kita tahulah, okey, maksudnya ada potential lah untuk kita pun lulus macam pelajar-pelajar yang lain. So kita mungkin boleh tengok duration, tempoh pelajar-pelajar yang register bawah beliau dan tempoh pelajar-pelajar tersebut graduan. So kalau macam dalam tempoh 3 tahun ke 3 tahun setengah, I think itu hint yang positif lah untuk kita consider sama ada kita perlu proceed ataupun tak proceed dengan this particular supervisor. And then another thing that we have to consider adalah ongoing students. Kenapa saya kata perlu kita mengetahui ongoing students punya PhD student yang ongoing ataupun master student ongoing bawah seorang supervisor? Kerana kita nak mengetahui beban supervisor, sama ada kita punya supervisor yang kita akan bekerjasama ni ramai tak student di bawah beliau. So kalau ramai, so you have to think macam mana dia akan manage masa untuk supervise kita. Not to say that kita kena selfish, tetapi ini adalah merupakan satu langkah yang smart untuk kita fikirkan supaya kita tak keciciran dan supaya kita dapat selari ataupun setara dengan rakan-rakan yang lain. Dan it is important untuk you mengetahui rakan-rakan yang lain ni yang mana ongoing ni, sama ada dia baru di peringkat awal ataupun di peringkat pertengahan ataupun dah almost complete dia punya study. Alright, so saya kat sini juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Amy. Terima kasih Dr. Amy kerana join pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain dan juga boleh share-sharekan dengan pelajar-pelajar yang lain untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. So bila kita dah tahu, contoh kata macam saya nampak Profesor Martin ni dia sangat aktif dengan student-student PhD dan juga student masters. Tetapi bila pada masa saya nak apply untuk menjadi student PhD beliau, saya adalah merupakan mungkin pelajar student PhD yang kedua. Dia dah graduankan dalam tempoh dalam berapa tahun, 2 tahun adalah seramai
lebih kurang 4 orang. So saya rasa ini adalah good sign. Dan bila saya tengok daripada tahun 1990 dia pun dah menggraduankan pelajar-pelajar PhD. So jadi saya rasa ini satu indikator yang sangat baiklah untuk saya bekerjasama dengan beliau. Tetapi cabaran yang perlu saya fikirkan adalah, bolehkah aku nak compete? Bukan nak to say compete, bolehkah aku ni setanding ataupun sama level dengan pelajar-pelajar yang telah dia graduankan? Jadi bila saya nampak yang Permata ni mempunyai ramai pelajar-pelajar yang telah digraduankan, especially untuk PhD, so saya terfikir it is good for me untuk dapatkan sampel thesis daripada beliau, untuk saya baca, untuk saya fahamkan sebenarnya apa sebenarnya yang perlu kita letakkan ataupun kita tulis dalam sesuatu tesis, dan apa level-level bahasa ataupun sejauh mana, setinggi mana level bahasa itu yang perlu kita buat ataupun yang kita perlu tuliskan dalam tesis. Maksud saya di sini bukan kita nak copycat, tetapi kita nak just orang kata dapatkan guidance ataupun some basis lah untuk kita menulis kita punya tesis. Okey, menulis tesis bukan yang senang banyak benda yang kita kena fikirkan. Alright, seterusnya so senang cakap untuk peringkat pertama, untuk kita mengetahui siapa supervisor, ada 4 perkara lah. Yang pertama sekali, perlu kenali siapa supervisor. Kita perlu mengetahui apa dia punya academic background. Kita perlu mengetahui apa dia punya research and development activities. Dan juga kita perlu mengetahui berapa ramai student yang completed dan juga yang telah pun ataupun yang sedang ongoing di bawah supervision beliau. Dan seterusnya, untuk kita sukses dalam kita punya PhD, perlulah kita faham apa sebenarnya peranan supervisor. And then you have to know what is your role as a supervisor, supaya kita tahu boundary dan kita tahu dan kita faham setiap supervisor dan supervisor ni sebenarnya ada tugasan masing-masing, ada peranan masing-masing. Dan apa yang paling penting, kita saling melengkapilah each other. Dan mungkin ada rakan-rakan di sini yang merupakan supervisor. Mungkin apa yang saya kongsikan sebentar lagi dapat juga dimanfaatkan. Dan mungkin kalau ada cadangan lain, mungkin boleh tulislah di ruangan chat untuk kita sama-sama manfaatkan. Okey, yang pertama sekali, peranan supervisor pada saya punya pembacaan dan juga berdasarkan kepada pengalaman. Supervisor ni adalah merupakan seorang mentor, yang mana ianya perlu menjadi contoh yang terbaik dan juga perlu membantu mentinya untuk bergerak secara positif, untuk bergerak ke depan. So senang cakap, sebagai supervisor kita perlu push kita punya pelajar supaya dapat mencapai ataupun mengikut milestone yang telah ditetapkan. Bukan sekadar kita dapat student dan you boleh bangga mendapat student lebih ramai. Orang kata aku dapat student dalam 10 orang tahun ni Alhamdulillah. So apa gunanya you mendapat seramai 10 student tetapi you tidak tahu apa sebenarnya peranan you sebagai seorang supervisor. Tetapi sebagai student juga, you have to know apa sebenarnya peranan you punya supervisor. Mereka hanyalah sebagai mentor. Mereka hanyalah sebagai orang yang dapat memberi you guidance, dapat memberi you tunjuk ajar. You have to buat ini dan untuk memastikan you punya kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. So sekiranya ada melibatkan kos, ia juga dapat disiapkan dalam kos yang telah ditetapkan. Tidak melebihi kos-kos lah, maksudnya it is something yang researchable and doable. Okay, dan sebagai supervisor dan sebagai supervisee, you have to know that your supervisor adalah seorang motivator. Dia juga adalah seorang yang akan memberi you nasihat, akan memberi you pandangan, akan memberikan you semangat, akan menyuntikkan, orang kata apa, sekiranya you down, dia akan bangunkan you dan sebagainya. Dan dia juga akan, orang kata apa, menggerakkan apa setiap, orang kata, jenis-jenis yang you lalui. Sekiranya you nak sampai first kali you akan prepare you punya proposal, so selalunya supervisor akan bantulah tunjukkan, okay, I think this particular topic is not suitable untuk PhD ataupun you have to kembangkan skopnya ataupun you kena kecilkan skopnya. So itu adalah peranan supervisor. Dan saya masih ingat lagi sebagai supervisee kepada kita punya supervisor saya pernah menasihatkan saya first kali, I think in the first early of my journey dalam buat PhD. Beliau menasihatkan saya supaya saya menjadi asrul yang sama sekiranya saya dah habis saya punya PhD nanti. So pada saya itu satu nasihat yang very deep lah untuk supaya
kita ni down to earth, kita sentiasa mengenali diri kita. Sebenarnya kita ni daripada nothing sebelum kita buat PhD. So once kita dah dapat PhD, dah dapat title doktor di depan tu pun, kita kena menjadi orang yang biasa. Tidak perlulah menunjukkan yang kita ni hebat, kita ni bagus daripada orang lain, setiap kita punya jawapan tu adalah tepat dan betul, dan kita look down kepada orang lain. Itu adalah nasihat daripada saya punya supervisor. So saya anggap bukan saja supervisor saya ini sebagai seorang mentor, tetapi beliau juga adalah seorang motivator kepada saya, untuk saya bergerak, untuk saya memikirkan, okay, bila aku dah habis PhD, I have to be down to earth. Tak perlulah nak menunjukkan yang kita ni hebat. Alright, so terima kasih kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, dan teruskan untuk share dan juga like supaya dapat disebarluaskan kepada rakan-rakan yang lain, dan juga kepada pelajar-pelajar yang mungkin dalam masih lagi terfikir-fikir untuk sambung ataupun tak sambung buat PhD, dan mungkin yang sedang dalam orang kata journey buat PhD macam antara rakan kita yang berada di sesi ini. Dan mungkin juga ada yang towards completion you punya thesis. Alright, jadi seperti mana yang saya maklumkan, pada siri kali ini kita akan bersama-sama untuk kupas sedikit sebanyak berkaitan dengan aku, thesis dan aku, supervisor dan thesis. So saya dah sampai ke topik supervisor lah. Saya dah sampai stage untuk bercerita berkaitan dengan supervisor, untuk kita mengenali siapa supervisor, untuk kita mengenali, untuk mengetahui apa peranan beliau, dan juga kita seterusnya saya akan share apa supervision style sekejap lagi. Okay, so bila saya kata peranan supervisor menjadi mentor, menjadi motivator, dan selain daripada itu juga beliau adalah merupakan research collaborator kita. So kita ingat, dalam kita nak buat paper-paper, sebabnya sekarang ini dah menjadi requirements kepada pelajar-pelajar PhD untuk melahirkan ataupun menghasilkan at least 2 Scopus journal, for instance. Lain universiti, lain dia punya requirements. Ada universiti yang perlukan you submit ataupun you hasilkan impact factor journal dalam tempoh 3 tahun you buat PhD. Ataupun ada juga yang dia ada equivalent, mungkin 2 non-Scopus bersamaan dengan 1 Scopus. So ianya bergantung kepada university punya requirements lah. Okay, jadi dalam you buat PhD, you have to really understand that your supervisor is actually mereka adalah research collaborator, yang mana kita akan berganding bahu, kita akan bersama-sama menyiapkan thesis, dan juga akan bersama-sama menyiapkan publication untuk kita sharekan kita punya knowledge, disseminate kita punya knowledge dengan orang lain. So since benda penghasilan publication ni merupakan kita punya salah satu requirement, so you have to work collaboratively with your supervisor. Tak boleh work silo, tak boleh bekerja hanya dengan you punya dunia, tidak. Yang mana based on my experience, I managed to publish lebih kurang dalam 6 articles. Saya dapat buat untuk conference paper, 6 conference paper, dan alhamdulillah my supervisor very supportive sepanjang saya menyiapkan artikel-artikel tersebut. Banyak saya belajar daripada saya supervisor, dan banyak peluang-peluang yang diberikan lah sepanjang saya bekerjasama dengan beliau, work collaboratively with my supervisor. Jadi nasihat saya, anda perlu faham, your supervisor is not only sebagai you punya supervisor, tetapi beliau juga adalah merupakan you punya research collaborator, in which you have to work professionally, in which you have to work rationally dengan beliau, dan orang kata perlu support each other lah. Dan okay, saya just nak ni lah, orang kata wawarkan juga, ucapkan terima kasih kepada Nabila Nazori. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Okay, apa dia kata? Betul doktor, bila lebih banyak ilmu, lebih banyak kita tak tahu. Yes, you right. The more we explore, the more we don't know. Okay, jadi dalam kita nak menjalankan kajian PhD, it is important for us to work together hand in hand with our supervisor, dan kita perlu juga tahu peranan supervisor supaya kita tidak terlalu membebankan supervisor kita, ataupun kita tidaklah letakkan segala-galanya kepada supervisor. No, I don't know this because this is your role to help me. Ataupun kadang-kadang kita bagi buat satu chapter dan kita campak pada supervisor kita untuk supervisor kita check daripada A sampai Z, untuk sampai semua perkataan-perkataan, koma, titik dan sebagainya untuk semua supervisor check. I think itu tidak tepat. Sebagai supervisor ataupun sebagai student yang dah mature, saya beranggapan kepada semua yang menyambung ke peringkat pasca siswaza ini adalah merupakan pelajar-pelajar yang dah mature, yang dah tahu macam mana nak deal dengan people secara profesional. Apatah lagi untuk deal dengan you punya supervisor secara profesional.
Jadi adalah penting untuk mengetahui apa peranan supervisor. So yang pertama saya sharekan tadi sebagai mentor, mereka juga sebagai motivator dan mereka juga sebagai research collaborator dan yang terakhir sekali mereka juga sebagai supporter. So dia akan support dan you have to know setiap apa yang you lakukan, you have to inform to your supervisor and then untuk mendapat concern. So selalunya your supervisor akan support lah secara positif. Cakap contoh kata Prof ataupun Doktor, saya nak masuk dalam pertandingan research and innovation. Is it possible? Is it okay? So basically sebagai supervisor dia akan happy. So saya nasihatkan dekat sini kepada semua yang bersama-sama dengan saya ataupun yang menonton saya punya sesi pada pagi ni, ataupun you sama ada sebagai supervisor ataupun sebagai supervisee. I think sekiranya ada student-student datang kepada kita nak do something yang positif, please lah support mereka. Supportlah mereka dan bagilah guide untuk mereka bergerak ke hadapan. Contoh kata ada student yang berminat untuk involve dalam research and development punya competition. Okay, support mereka. Kalau macam kata mereka tak ada duit, mungkinlah kita boleh tong-tong lah share-share untuk bayar yuran penyertaan dan sebagainya. Sebabnya nama kita sebagai supervisor juga akan diletakkan di dalam poster tersebut. So takkanlah supervisor tak nak support student kita kan? Dan saya percaya apa-apa pun sebagai student you have to discuss orang kata secara closely with your supervisor. Jangan you buat keputusan secara melulu. Okey, kebanyakan supervisor, sebab supervisor ni juga adalah manusia yang mana saya merasakan mereka juga ada feelings, mereka juga ada orang kata ada pride dan juga ada macam-macam lah orang kata perasaan. Jadi sebagai student, you have to know how to deal, how to nego dengan you punya supervisor. Bukanlah kita kata kita nak kipas kita punya supervisor, bukanlah kita kata nak sentiasa membodik ataupun nak menatang macam minyak penuh kita punya supervisor. Not. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah kita perlu hormat kita supervisor, because we have to know that supervisor kita adalah kita punya supporter. Sekiranya kita memberi sesuatu yang positif kepada supervisor, definitely your supervisor akan support you secara positif juga. Okay, alright. So itu contohlah beberapa peranan sebagai supervisor yang boleh direnung-renungkan, boleh difikir-fikirkan. Iaitu saya ulang lagi sekali. Yang pertama adalah mentor, sebagai motivator, sebagai research collaborator dan juga sebagai supporter. Alright, di sini juga saya ingin sharekan dengan semua yang mana dalam kita menjalankan kajian PhD adalah penting untuk kita mengenali ataupun mengetahui supervision style of our supervisor. Ada supervisor yang dia jenis yang direct active, yang mana sentiasa initiate idea, sentiasa memberikan idea, sentiasa melontarkan idea, seolah-olah macam dia yang control the situation lah. Dan ada juga supervisor yang indirect active. Dia jenis yang orang kata memberi pandangan. Mungkin dia bagi satu pandangan atau bagi cadangan, tetapi sebagai student dia akan bagi 5 cadangan. Jadi sebagai supervisor yang jenis indirect active ni, dia akan terima segala pandangan dan juga cadangan yang diberikan oleh student, dan dalam masa yang sama dia juga akan expandkan the ideas. Kalau comparekan dengan yang first tadi, dia sangat aktif. Dia akan bagi semua-semua idea. Dia akan tunjukkan, dia akan orang kata lukiskan diagram dan sebagainya. Tetapi untuk yang jenis yang kedua, indirect active ni, supervisor adalah lebih kepada mendengar. Lepas tu dia pun daripada information dia peroleh daripada student, dia akan expandkan the ideas. Ini jenis supervision style yang kedua. Ada juga supervision style yang ketiga, iaitu indirect passive. Indirect passive ni bermakna dia jenis yang listening. Lepas tu waiting respon daripada student. Okay, dia dengar. Alright, so dia pun student akan bagi-bagi idea dan sebagainya. Dia pun okay, alright, that's good. Alright, cool. Okay. Alright, so dia bila ada masalah baru dia akan cuba solvekan. I think my supervisor adalah lebih jenis kepada yang ketiga ni lah, indirect passive. Sebab based on my experience last time, bila saya bagi, dia yes, that's good. Alright. Kadang-kadang sampai saya kata, Martin, boleh tak bagi explanation ataupun komen lebih detail. Kita, I think you are good, benda ni bagus. Okay, so just do it. Saya tak ada komen apa-apa. Okay, so tapi dia akan bagi idea lah macam mana untuk buat ni dan untuk selesaikan satu masalah. So ini adalah jenis yang indirect passive. Dan yang seterusnya, yang last kali adalah passive. Ada antara supervisor kita ni kadang-kadang dia yang jenis passive. You bagilah macam-macam idea pun, you tanyalah apa-apa pun, dia kadang-kadang tak ada input yang dia bagi. Dia senyap. Mungkin very minimal lah punya orang kata respon. Dan yang paling worst sekali mungkin not responding apa-apalah.
Jadi bila not responding tu, saya rasa macam tak patut lah sebagai supervisor, kita at least kita acknowledge lah apa benda yang student kita buat ataupun tanya supaya dapat orang kata perjalanan mereka tu dapat dipermudahkan dan sebagainya. Okay, malu nak jumpa supervisor kalau tak ada progress Hazlin. Saya rasa sebagai student tak boleh rasa malu kot. You kena face through, you kena be honest dengan supervisor. Kalau ada progress, bagi tahu ada progress. Kalau tak ada progress, bagi tahu tak ada progress. So kalau ada, at least lah kalau tak ada progress langsung, bagilah tahu apa sebenarnya you punya cadangan untuk you buat pada minggu depan ataupun sebagainya. Rather than you just keep quiet, you tak tahu apa-apa, supervisor cari you dekat WhatsApp, hantar WhatsApp dan sebagainya pun diam je kan. So I think this is not good attitude lah. Jadi bila nanti lama-lama beku, sejuk, dan lama-lama sama-sama sejuk dan sama-sama tak jadi apa-apa. Okay? Alright, terima kasih Idham kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Mungkin boleh share-sharekan juga dengan rakan-rakan yang lain. Alright, saya teruskan dengan masa yang ada ni. Seperti mana saya janjikan, untuk siri yang pertama ni saya akan sharekan topik berkaitan dengan aku, SB dan juga thesis. So definitely aku tu diri kita sendiri, macam mana kita nak bawa diri kita sebagai PhD student dan bagaimana kita nak deal dengan kita punya supervisor. Dan ada satu lagi perkara yang paling penting adalah thesis. Sebab thesis adalah you punya final product, final outcome you akan hasilkan. So macam mana you nak pastikan supaya you punya thesis ni mencapai level PhD ataupun menepati apa dia punya requirement ataupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu universiti dan juga berdasarkan kepada interpretasi ataupun dari segi penilaian penilaian ataupun examiner. Ini adalah paling penting. So ingin saya sharekan di sini untuk makluman semua. Sekiranya you buat PhD di Australia, kebanyakan universiti tidak ada viva. Okay, kita hanya berdasarkan kepada final seminar, kemudian thesis tu akan ditambah baik berdasarkan pada komen kita punya examiner, basically daripada within university ataupun within faculty. Dan once kita dah siap kita punya revision ataupun kita dah come out dengan final version, then the document akan di-send out kepada kita punya external examiner. Akan ada 2 external examiner yang mana kita tak tahu pun siapa mereka. Mereka akan menilai kita punya thesis without having orang kata viva session. So senang cakap, the thesis will speak by itself. So tak ada pun sesi soal jawab. So that's why, nak tak nak, you have to make sure that your thesis boleh menerangkan daripada A sampai Z secara clear, secara jujur, secara telus. Okay? Alright, so that's why dalam nak buat thesis, nak menghasilkan thesis, I always remind my student, I always remind my audience sekiranya saya ada buat talk dan sebagainya untuk saya punya sesi cases approach. So saya selalu akan tanya, adakah mereka faham apakah definisi thesis? So adakah mereka tahu thesis tu apa? Adakah mereka jelas ataupun tidak apa yang dikata dengan thesis? Sebab kita sebut thesis kan. So you have to know lah apa dia sebenarnya thesis. Alright, so yang pertama sekali, definition of thesis adalah it's actually a long piece of work. Dia adalah merupakan satu kerja penulisan yang sangat panjang, yang mana ia bercerita berkaitan dengan sesuatu subjek. The keyword is a long piece of writing works ataupun a long piece of writing on a specific ataupun particular subjects. So okay, terima kasih Puan Nazrin kerana menulis ataupun berkongsi kata poin-poin yang saya mention just now. Dan yang kedua adalah thesis adalah berkaitan dengan main idea, opinion dan juga teori yang dihasilkan oleh pengkaji secara individu ataupun dalam research group ataupun dalam mana-mana kata research focus group yang berkaitan dengan idea, opinion dan juga teori. So you have to really understand. Bila kata idea, okay, memang betul satu thesis tu adalah berkaitan dengan idea, dia berkaitan dengan opinion dan juga ia berkaitan dengan teori. So that's why untuk level PhD ni selalu kita akan tanya apa teori yang you ada based on. You pilih untuk you punya kajian. You tak boleh cakap tak ada teori doktor, tak tahu apa-apa. Okay, so maksudnya tak sampai lagi lah level PhD. I'm not saying that it's necessary, tetapi ianya boleh dikatakan compulsory lah untuk you ada benda tu. Dan seterusnya, a piece of writing including original study. Ia merupakan satu study ataupun satu penghasilan yang sangat original. Tidak ada orang kata duplicate daripada mana-mana kajian pun. So bila you hasilkan satu thesis, you have to really understand that you punya thesis adalah original.
meaning that you tidak ambil daripada kajian lain, lepas tu you pun copycat, tiru bulat-bulat 100%, then you submit, you kata ini saya punya thesis. So apa yang pernah berlaku dan selalu berlaku, plagiarism boleh katakan berlaku di mana-mana, yang mana banyak yang translate thesis, lepas tu dia claim itu adalah dia punya thesis, dan mungkin daripada bahasa-bahasa lain, contoh kata bahasa language yang lain daripada bahasa Inggeris, dia translatekan menjadi bahasa Inggeris, dan kemudian dia claim itu adalah dia punya kajian. So this kind of attitude is not good, dan kita boleh trace sebenarnya sama ada kajian ataupun dokumen tersebut adalah genuine daripada you yang hasilkan ataupun you copy daripada mana-mana. Okay, now you kena beware. Dan thesis juga adalah merupakan a document in a high quality academic writing. So bila kata thesis, ia adalah merupakan satu thesis yang mempunyai satu kualiti yang sangat-sangat tinggi, yang mana ia reflect kepada academic writing style ataupun academic language. Bahasa-bahasanya perlulah orang kata menggunakan bahasa-bahasa akademik, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa santai, tetapi ia juga bergantung kepada konteks kajian. Sekiranya you punya kajian adalah lebih kepada etnografi, lebih kepada macam kreatif dan sebagainya, kadang-kadang perlu ada orang kata penggunaan bahasa-bahasa santai itu supaya dia punya naratif ceritanya dapat difahami dengan lebih jelas. Okey. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Fahmin. Ni orang kata pakar-pakar takaful kita dah masuk dekat dalam kita punya sesi ni. Alright, so thank you very much. Amar Rosli, thank you Amar. Boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Dan mungkin boleh terbuka pintu hati lah untuk sambung PhD ataupun master lepas ni bila dah bersama dengan saya pada pagi ni. Alright, so sekarang ni saya bercerita berkaitan dengan apa itu thesis, dan kita dah kepada penghujung kita punya sesi perkongsian, yang mana thesis juga merupakan satu dokumen yang perlu ditulis secara clearly and precisely. Tak boleh berbelit-belit, berpusing-pusing, panjang berjela dia punya ayat. Kejap ada paragraf panjang, kejap ada paragraf pendek, kejap ayatnya satu paragraf, satu ayat. Okey, tak boleh. Ianya perlu ditulis secara clearly dan juga precisely. Alright, so maksudnya di sini perlulah ayatnya simple dan juga senang difahami, dan juga sampailah apabila kita punya reader-reader ataupun kita punya researcher-researcher lain merujuk kepada kita punya kajian. Okey. Alright, dan seterusnya ingin saya sharekan sebelum saya mengakhiri sesi ini, sebabnya sesi ini sejam saja, 8 hingga 9. Dan untuk yang kedua yang perlu anda dalam menjalankan kajian PhD ini perlu faham adalah main content of your thesis. So ada dua perkara yang perlu difahami dalam you nak membuat thesis atau menghasilkan thesis. Yang pertama sekali, you have to really understand your main content of your thesis. So definitely dalam thesis kita akan bangunkan ada beberapa chapter. Chapter pertama sampai chapter ke-6. Chapter pertama sampai chapter yang terakhir, mungkin ke-9 ataupun yang ke-8. So you really understand, you have to know, you kena plan betul-betul apa dia punya main content of your thesis. So pertama mungkin saya boleh sharekan di sini your first chapter adalah introduction, yang kedua adalah literature, yang ketiga mungkin ada conceptual framework development, yang keempat mungkin research methodology, yang kelima result, findings dan juga discussion, dan yang terakhir mungkin conclusion. It depends Saya punya kajian ataupun thesis saya ada 9 chapter. Sebabnya saya pecah-pecahkan analisis tu kepada beberapa chapter. Sebabnya saya pecahkan untuk large contractor satu chapter, untuk small medium contractor satu chapter. So it depends on your own creativity. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan structure of your thesis. So this is also important lah untuk you structurekan you punya thesis, you buat outline, dan you have to know and you have to remember this, yang mana setiap chapter tu dia mestilah interconnected. You mestilah sebut-sebutkan chapter kedua dalam chapter 1. You mestilah sebut-sebut chapter yang ketiga dalam chapter 2. Begitu juga you sebutkan chapter 2 dalam chapter discussion, chapter 6 contohnya. You have to reflect, you ada link untuk jadikan jambatan di antara satu chapter ke satu chapter. So barulah dia punya flow nampak cantik dan orang kata lebih jelas. Jadi di sini ingin saya ulang semula untuk thesis ada 5 definisi yang perlu you fahami, iaitu ianya mestilah ianya merupakan satu long piece of work, dan juga ianya mengandungi main opinion, main idea, opinion dan juga theory. Ianya juga merupakan satu hasil kerja yang original,
ia juga mempunyai satu level of quality academic writing yang sangat tinggi, dan ianya mestilah ditulis secara clearly dan juga precisely. Dan untuk dua perkara yang perlu di-consider dalam kita membuat tesis, perlu mengetahui apa dia punya content dan juga perlu mengetahui apa dia punya structure. Dan bagaimana untuk menghasilkan satu tesis yang baik, ianya mestilah ada interconnection between one chapter to another chapter. Alright, so saya rasa saya dah berkongsilah sedikit berkaitan dengan how to write ataupun resepi untuk lulus PhD bagi siri yang pertama ini, iaitu berkaitan dengan aku, tesis dan aku supervisor dan tesis, yang mana saya dah mengupaskan berkaitan dengan WH question untuk aku, dan saya juga dah berkongsi beberapa peranan dan juga apa yang perlu kita ketahui dalam kita nak mengenali kita punya supervisor. Dan saya juga ada share berkaitan dengan supervision style, yang mana ada 4 tadi yang mungkin rakan-rakan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana telah pun orang kata sempat untuk jot down. Dan juga saya ada berkongsikan beberapa definition untuk kita mengetahui apa sebenarnya tesis tersebut, yang dikatakan tesis, apa sebenarnya tesis, dan juga apakah dua perkara yang perlu jelas dalam kita menyediakan ataupun menghasilkan satu tesis. So saya di sini ingin menyeru kepada semua untuk berkongsi-kongsi lagi saya punya sesi perkongsian ilmu resepi lulus PhD ataupun dikenali sebagai RLP untuk siri yang kedua. InsyaAllah saya akan berjumpa anda semua pada Jumaat depan pada masa yang sama 8 hingga 9, dan saya merancang untuk menjemput tetamu-tetamu bagi setiap sesi yang akan saya jalankan, supaya ini dapat lebih menarik dan juga dapat kita kembangkan kita punya idea, supaya ini lebih orang kata benefit lah kepada semua yang sedang ataupun yang sedang terfikir-fikir untuk sambung ataupun tak sambung PhD, ataupun untuk mereka yang sedang dalam journey untuk buat PhD, ataupun kepada mereka yang dalam orang kata towards completion untuk menyiapkan PhD. Okay, so insyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi pada hari Jumaat dan pada waktu yang sama 8 hingga 9. Dan sekali lagi di sini saya ingin menyatakan segala kebaikan yang kita peroleh pada hari ini adalah datang daripada Allah, dan sebarang kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Dan perlu diingat kepada semua, orang kata perjalanan yang beribu-ribu langkah itu adalah bermula dengan langkah pertama. Jadi untuk kita menuju kepada satu titik kejayaan tu, perlukan ada satu langkah pertama pada hari ini, supaya kita dapat meneruskan langkah-langkah seterusnya untuk kita sampai ke titik kejayaan yang kita harapkan. Alright, jadi kepada anda semua, terima kasih sekali lagi kerana sentiasa menyokong saya, sentiasa berada dalam sesi ini, orang kata tanpa berbelah bagi untuk support saya, dan saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga sentiasa diberikan rahmat dan diberkati Allah sepanjang masa, dan dijauhkan daripada segala bahaya. Dan kita pun tahu sekarang ni COVID-19, so saya harapkan semoga semuanya dapat menjaga, mengikut SOP, dan juga dapat orang kata menjaga, orang kata extra careful lah kalau pergi ke mana-mana. So akhir kalam, semoga anda semua sihat-sihat saja, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.